Assalamualaikum, saya Siti Syamina dengan nombor metrik 81246. Kami dari kumpulan 4 akan menerangkan masalah akhlak di kalangan remaja berdasarkan aliran pemikiran utama dalam pelbagai falsafah. Antara ahli falsafah yang kami rujuki ialah Ibnu Miskawayh, Imam Al-Ghazali serta Socrates. Kami juga sertakan perbezaan dan persamaan pendapat ketiga-tiga ahli falsafah tersebut mengenai akhlak. Salam sejahtera, nama saya Sharon dan untuk pengenalan, akhlak merupakan budi pekerti seseorang. Ia juga melambangkan tabiat, perangai dan adab seseorang. Seperti mana yang kita tahu, remaja pada masa kini mempunyai masalah akhlak yang amat membimbangkan masyarakat. Oleh itu, terdapat beberapa ahli falsafah yang kami pilih yang akan merungkaikan pandangan mereka mengenali akhlak melalui perspektif masing-masing. Ini adalah antara isu-isu akhlak di kalangan remaja seperti gejala merempit, vandalisme, merokok dan sebagainya. Saya Nelly Anali Isif dengan nombor metrik 76004 akan membentangkan ahli falsafah yang pertama iaitu Ibnu Miskawayh. Nama sebenar beliau ialah Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yaqub Ibnu Miskawayh Al-Khuzin. Menurut Ibnu Miskawayh, akhlak bukanlah perasaan atau emosi manusia yang bersifat sementara dan bukanlah sesuatu yang tersedia di dalam diri manusia seperti fakulti dan juga bukan tindakan zahir yang terhasil daripada proses pemikiran. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pandangan isu akhlak daripada ahli falsafah. Ahli falsafah yang pertama iaitu Ibnu Miskawayh. Dari segi minda, akhlak bukanlah sesuatu yang perlu diusahakan, malahan bersifat responsif kepada pendidikan dan latihan. Dari segi hati, akhlak berkaitan dengan hal kejiwaan yang terbahagi kepada 3 fakulti iaitu rasional, marah dan syahwat. Saya Izzah Fakirah binti Izzah. Bahagian ini adalah tentang biodata Imam Al-Ghazali atau nama sebenar ialah Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi yang dilahirkan di kota Ghazalah di Iran Utara pada tahun 450 Hijrah dan berketurunan Persia. Beliau adalah seorang ahli teologi, ahli falsafah dan sufi terbesar dalam Islam. Beliau berpendapat bahawa akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa dan pembangunan akhlak perlu dilaksanakan menurut perspektif Islam tumbuh dan berkembang dalam rangka syariat Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Husna binti Muhammad Hussein dengan nombor metrik 78643. Bagi pendapat Imam Al-Ghazali mengenai isu akhlak, beliau membahagikan akhlak utama iaitu Ummahatul Fadail kepada 4. Ianya adalah Al-Hikmah, Al-Adlu, As-Sa'adah dan Al-Iffah. Dalam membentuk akhlak yang teguh, beliau menekankan kepentingan kebaikan iaitu Al-Khairat, keutamaan Al-Fadail, kebahagiaan, As-Sa'adah dan Al-Kamal yakni kesempurnaan. Hai, nama saya Nur Fadilah binti Yusran beserta nombor metrik 73706. Tokoh yang ketiga yang akan saya bentangkan ialah Socrates. Socrates dilahirkan pada 470 sebelum Masihi yang bertempat di Athens. Beliau mempunyai bapa yang terkenal iaitu seorang pengukir. Beliau juga merupakan pengasas kepada ilmu akhlak. Socrates mempunyai kepribadian yang berakhlak mulia, rajin, bijaksana, berani, sederhana, adil dan baik. Socrates mendasarkan teori ilmunya kepada akal iaitu reason dan mempertahankan kebaikan yang bersifat objektif. Contohnya, kebaikan yang universal, baku dan standar dan boleh diterima oleh semua manusia yang rasional. Berikut merupakan penerangan Socrates mengenai isu akhlak. Socrates beranggapan bahawa seseorang tidak akan melakukan kebaikan melainkan dia terlebih dahulu memahami apakah makna sebenar sesuatu kebaikan tersebut. Socrates juga berpendapat bahawa setiap persoalan akhlak manusia dikuasai sepenuhnya oleh akal. Selain itu, Socrates tidak mengambil kira faktor-faktor dalaman seperti nafsu dan emosi manusia dalam pembentukan tingkah laku individu tersebut untuk mencerminkan akhlak yang baik. Berikut menunjukkan bahawa ketiga-tiga ahli falsafah tersebut mempunyai pandangan yang berbeza antara satu sama lain terhadap akhlak. Yang pertama sekali merupakan Imam Al-Ghazali.
pandangan akhlak beliau berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadith. Beliau juga mendalami pemikiran mengenai akal yang mengandungi unsur-unsur hati. Seterusnya, Ibnu Miskawayh. Pandangan akhlak beliau pula berdasarkan penalaran akal dan pemikiran ahli falsafah dari Yunani. Yang terakhir, ahli falsafah yang mempunyai pandangan akhlak berdasarkan ilmu yang merupakan perlambangan kepada kebaikan pula merupakan Sokrates. Baiklah, kita akan lihat pada persamaan pemikiran ahli-ahli falsafah. Yang pertama sekali kita dapat lihat adalah Ibnu Miskawayh dan Sokrates. Mereka berdua bersetuju bahawa mereka tidak meletakkan nilai emosi dalam penilaian akhlak manusia. Dan yang kedua kita dapat lihat adalah Al-Imam Al-Ghazali dan Ibnu Miskawayh. Persamaan mereka antara mereka berdua adalah mereka menekankan hikmah dalam pembinaan intelek manusia. Kesimpulannya, setiap ahli falsafah mempunyai pandangan yang berbeza-beza terhadap akhlak. Ibu bapa mestilah memainkan peranan penting dalam mengawasi anak mereka bersama rakannya, kerana akhlak itu haruslah diajar sejak kecil lagi, supaya anak mereka akan menjadi seorang yang berakhlak di masa akan datang. Sekian.